Okey, rasanya ramai je antara kita yang biasa membeli barangan dan kita diberi pilihan lah untuk sama ada membayar secara cash ataupun tunai ataupun kita boleh bayar secara ansuran. Contohnya kalau harga barang tu RM1,000 and then kita boleh bayar ansuran RM100 selama 12 bulan. So, adakah bayaran ansuran itu dikira sebagai riba? Nak tahu, tunggu selepas ni. Baik, sebelum kita pergi kepada situasi tadi, lebih baik kita kenali ataupun kita fahami dulu apa yang kita maksudkan dengan riba. Now, riba, for that matter, ulama mentafsirkan ada dua kategori utama lah. Satu, riba al-fadli, dan yang kedua adalah riba an-nasiyah. Okay, so untuk kali ini saya akan fokuskan kepada riba berkaitan hutang pinjaman lah. Okay, jadi bila mana seseorang itu membuat satu pinjaman, okay, tak kisah berapa amount pun, jadi dia akan membuat bayaran balik. So bayaran balik itu kita kena tengok daripada segi amountnya. So kalau amount yang dibayar balik itu adalah sama dengan amount yang dipinjam, maka benda tu tak ada masalah lah. Tetapi let's say katakan kalau pun ada sedikit pun pertambahan, okay, dan itu dianggap sebagai riba. Okay, dan riba itu adalah seperti mana kita semua sedia maklum adalah diharamkan di dalam Islam. Okay, untuk pinjaman itu sendiri sebenarnya ada beberapa kaedah yang biasa orang buat lah yang boleh diterjemahkan dalam bentuk riba. Ada yang memang dia fix upfront, maksudnya dia bagi tahu siap-siap pada awalnya, okey, saya bagi awak pinjam RM1,000 and then awak boleh bayar secara ansuran ataupun awak diberi tempoh sekian-sekian masa dan jumlah bayaran balik adalah sebanyak RM1,200 ataupun 20% charge. So yang tu dia set up front. Ada juga yang memang dia bayar secara sama, tetapi let's say katakan pada bila mana masa yang sepatutnya orang yang pinjam itu telah sampai untuk bayar dan dia tak dapat bayar, maka yang bagi hutang tu telah impose penalty ataupun charge lewat bayar certain percentage ataupun satu amount tambahan. Yang itu pun dikira sebagai riba. Contohnya katakan kalau kita beli barang yang berharga RM1,000 and then kita ada pilihan untuk membuat bayaran ansuran. Let's say katakan sebanyak RM100 setiap bulan selama 12 bulan. Yang mana membawa kepada jumlah bayaran ansuran itu sebanyak RM1,200. So kalau kita perhatikan di sini, 200 merupakan lebihan daripada harga yang sepatutnya. Pasti akan ada argument bahawasanya time is money. Maknanya mana ada elemen of masa di situ. Maka masa itu bolehlah gantikan dengan wang, dan apa saja pertambahan masa maka wang perlu ditambah. So kita tak bercakap pasal time value of money sekarang ni. Kita bercakap pasal nilai hutang yang diberi pinjam tersebut. So kalau berbalik kepada bayaran ansuran tadi, regardless of any time frame ataupun duration, sepatutnya harga mestilah sama dari segi jumlah bayaran ansuran yang diterima oleh penjual tadi. So dalam arti kata lain, lebihan RM200 itu tadi adalah dikira sebagai riba. Now, situasi kedua, bagaimana pula let's say katakan kalau harga tu RM1,000 dan diberi pilihan untuk membayar ansuran sebanyak RM100 selama 10 bulan, yang mana jumlah dia membawa kepada RM1,000 juga. Yang tu tidak ada masalah. Sebab apa? Sebabnya jumlah yang sama hasil bayaran ansuran tersebut dengan jumlah harga asal. Situasi ketiga pula adalah di mana harga RM1,000 sekiranya pembeli tadi boleh membayar ansuran tadi tu secara tunai ataupun dia bayar secara cash upfront, maka penjual tadi memberi
waive ataupun rebate ataupun discount sebanyak 20% contohnya. So dia hanya perlu bayar RM800. So adakah itu dikira riba? Tidak. Kenapa? Kerana pada asasnya hutang pembeli tadi kepada penjual adalah RM1,000. Tetapi jadi sepatutnya penjual tadi menerima haknya adalah sebanyak RM1,000. Okey. Tetapi disebabkan dia memikirkan bahawasanya pembeli tadi boleh membuat bayaran secara on the spot, secara cash, dan dia dapat duit tu dengan lebih cepat, jadi dia waivekan hak dia sebanyak RM200. Pembeli tadi hanya perlu membayar sebanyak RM800, dan itu tidak dikira sebagai riba. Okey. So riba ini dalam erti kata lain, kalau kita perhatikan, apa sahaja jumlah tambahan daripada jumlah asal yang sepatutnya dibayar. Okey. So masa tidak berkaitan dalam perkiraan ini, kerana regardless of how many years, how many months, jumlah yang sama perlu dibayar daripada orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang. Jadi cuba kita tengok di sekeliling kita, bila mana kita nak beli barang, banyak di luar sana yang menawarkan package-package yang membayar ansuran ni, sama ada nak beli perabot ke, nak beli water dispenser ke, nak beli air purifier ke, nak beli aircon ke, for that matter, siapkan ada package-package lagi. Kalau boleh bayar dalam masa setahun, begini sebulannya. Kalau boleh bayar dalam masa 2 tahun, begini pula amount sebulannya. So amount bulanan tu berbeza-beza mengikut tempoh bayaran balik itu. So biasanya kalau lagi lama kita nak bayar tu, obviously memanglah setiap bulan tu rendah. Tetapi kalau kita campurkan towards the end of the tenure ataupun towards the end of the contract period, obviously memang jumlah bayaran ansuran kita itu adalah sangat-sangat tinggi, lebih jauh daripada jumlah harga asal yang sepatutnya kalau kita bayar secara cash on the spot. Dan semua itu adalah dikira sebagai riba.